Alhamdulillah, syukur kita kehadap Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya kita telah dapat bersama-sama dalam program webinar bersempena dengan Hari Air Sedunia yang telah jatuh pada 22 Mac setiap tahun. Bagi pihak penganjur iaitu Pusat Pengurusan Tenaga dan Kampus Lestari KOSEM, Universiti Malaysia Perlis mengalu-alukan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat ke program kita pada hari ini. Sama ada daripada kalangan warga UNIMED ataupun daripada agensi-agensi luar. Sebagai tambahan juga, pihak majlis mengucapkan selamat berpuasa dan beribadah di sepanjang bulan Ramadan pada tahun ini. Yang mana pada hari ini merupakan hari yang ke-14 kita berpuasa. Semoga kita semua, khususnya umat Islam, diberikan kekuatan dan kemudahan bagi menjalani ibadat puasa dan seterusnya mengimarahkan bulan Ramadan pada tahun ini. Tuan-tuan dan puan-puan sidang hadirin yang dihormati sekalian, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, pada hari ini merupakan kali ketiga pihak KOSEM menganjurkan webinar bersempena dengan bulan Ramadan pada tahun ini. Yang pertamanya adalah kita mengadakan webinar berkaitan dengan rumah ibadat hijau, dan yang keduanya pada hari Jumaat yang lalu adalah berkaitan dengan teknik ataupun metod pelupusan bahan-bahan yang mengandungi ayat-ayat suci Al-Quran. Dan pada hari ini kita akan menyentuh berkenaan satu isu yang juga sangat penting, iaitu program pemeliharaan air. Tuan-tuan dan puan-puan sidang hadirin sekalian, seperti yang kita sedia maklum, air merupakan satu sumber yang sangat penting untuk kehidupan. Jadi tuan-tuan boleh lihat di negeri-negeri ataupun tanah yang tidak mempunyai air, tanah tersebut akan menjadi begitu tandus dan tiada kehidupan di situ. Dalam konteks kehidupan kita pada hari ini, bekalan air ataupun sumber air adalah sangat penting. Jadi sekiranya kita keputusan ataupun tiadanya ataupun adanya gangguan kepada bekalan air, sudah pasti urusan kita seharian akan terjejas dan juga terganggu. Justru itu, bagi membincangkan berkenaan tajuk yang berkaitan dengan air pada hari ini, kita telah memilih satu tajuk yang berkaitan dengan urusan kehidupan kita seharian, iaitu program pemeliharaan air ke arah kelestarian alam sekitar. Bagi mengupas dan menjelaskan dengan lebih lanjut berkenaan dengan tajuk ini, pihak KOSEM telah membawakan Engineer Azrul bin Nordin selaku Timbalan Pengarah daripada Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara ataupun SPAN Wilayah Utara. Pihak Rustia ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada Engineer Azrul kerana menerima jemputan untuk bersama-sama kita pada pagi ini, dan juga secara umumnya kepada pihak SPAN Wilayah Utara kerana telah memberikan sokongan untuk menjayakan program pada hari ini. Hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, untuk pengetahuan semua, selepas sesi ceramah, selepas ini kita akan serahkan majlis kepada penceramah bagi memulakan sesi beliau, dan sesi Q&A akan dijalankan selepas sesi ceramah tersebut. Walau bagaimanapun, tuan-tuan dan puan-puan boleh menulis soalan sekiranya ada di bahagian in-call messages, dan mungkin penceramah akan menjawabnya dari semasa ke semasa. Dan sekiranya penceramah tak sempat menjawab, kita akan utarakan soalan tersebut di akhir sesi selepas ceramah nanti.
Tuan-tuan dan puan-puan sidang hadirin sekalian, sebelum kita mulakan sesi ceramah, saya ingin bacakan sedikit latar belakang Engineer Azrul bin Nurdin. Beliau bertugas sebagai Timbalan Pengarah di Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara Wilayah Utara semenjak daripada tahun 2010, dan sebelum itu berpengalaman di Indah Water Consortium Sdn Bhd, di Perunding Daya Tenaga sebagai jurutera elektrik, dan sebelum itu di Land Horse MNE. Mendapat pendidikan dalam bidang kejuruteraan elektrik kuasa daripada Universiti Teknologi Mara UiTM Shah Alam pada tahun 2001. Dan Engineer Azrul berasal daripada Gunung Semanggul, Perak. Jadi tanpa melengahkan masa, majlis dengan sukacitanya menyerahkan majlis kepada Engineer Azrul bagi meneruskan sesi ceramah ini. Dengan sukacitanya, dipersilakan. Terima kasih Engineer Teknologi Tunku Muhammad Nizar bin Tunku Mansur. Setinggi ucapan kepada pihak Tunku kerana sudi menjemput pihak SPAN untuk memberi sedikit perkongsian bersama-sama dengan pegawai-pegawai UNIMEP dan juga para pelajar. Pertama kali saya ingin sampaikan Tunku ucapan salam daripada Tuan Pengarah Encik Khitok bin Ahmad. Dia mohon maaf kerana tidak dapat bersama kerana dia ada tugasan di luar. Walau bagaimanapun saya akan cuba bagi pihak pengarah, saya akan cuba sampaikan dan berkongsi serta mengupas sempena program pemeliharaan air ke arah kelestarian alam sekitar. Dan setinggi-tinggi ucapan juga terima kasih kepada pihak pengurusan UNIMEP. Minta maaf saya tak dapat nak sebut nama siapa-siapa kat sini, dan juga para pelajar dapat meluangkan masa pada pagi ini untuk mendengar atau berkongsi sebuah sedikit berkenaan dengan tanggungjawab SPAN berkenaan dengan air. Sempena Hari Air Sedunia 2024, program pemeliharaan air ke arah kelestarian alam sekitar, yang mana kita sedia maklum sekarang ini dengan suasana dan juga cuaca kita yang terlalu panas, ada beberapa kawasan terkesan. Walau bagaimanapun, topik ini kita akan sentuh juga sedikit, Tunku ya. Dan kita akan mendahului dengan pengenalan SPAN dulu lah. Okey. Untuk makluman para peserta pada pagi ini, pengenalan SPAN ya. SPAN ditubuhkan pada tahun 2008 di atas Akta 655, dan ia telah dibentuk pada tahun 2007. Pada 2007, 1 April 2007 SPAN ditubuhkan berlandaskan Akta 654. Akta ini adalah Akta Industri Perkhidmatan Air 2006. Okey, SPAN seperti mana yang sudah maklum adalah merupakan satu badan kawal selia, dan entiti yang dikawal selia oleh SPAN adalah kontraktor perkhidmatan air, operator bekalan air persendirian, operator bekalan air awam, pengilang pembekal, kontraktor perkhidmatan pembentungan, operator pembentungan persendirian, operator pembentungan awam dan tukang paip. Saya akan menjelaskan sedikitlah sedikit berkenaan dengan tanggungjawab SPAN. Suruhanjaya Perkhidmatan Air ini adalah satu badan kawal selia yang mengawal selia bukan setakat air terawat, malahan ia mengawal juga air kumbahan. Okey, kehendak perundangan dan teknikal di bawah Akta 654 dan 655, kita ada kaedah, peraturan dan perintah. Kaedah-kaedah IPA, retikulasi air dan pemasangan paip 2014, peraturan IPA, deposit fee dan cas perkhidmatan air. Ini sebagai makluman je. Dan juga kita ada garis panduan teknikal seragam UTG berkenaan dengan retikulasi air dan pemasangan paip, reka bentuk logi air serta komponen berkaitan sistem bekalan air, garis panduan pengendalian dan kes rayuan kerja-kerja sistem bekalan air. Ini adalah berkenaan dengan pengurusan bekalan air. Seperti mana yang kita dapat lihat di paparan sekarang ini, kita ada sumber, perawatan dan pengagihan,
rawatan dan pelepasan dan serta jabatan alam sekitar. Kalau kita tengok sini, sumber kerajaan negeri, bawah kerajaan negeri, kita ada dua sumber, empangan air dan juga sungai. Untuk bekalan air, kita ada loji rawatan air, kolam imbangan, kolam perkhidmatan dan juga pengguna. Dan setelah pengguna, kita akan pergi ke hasil buangan penggunaan dan hantar ke loji rawatan pembentungan. Loji rawatan pembentungan, dia melibatkan dengan pelepasan air terawat. Pelepasan air terawat ini akan dikawaselia oleh pihak Jabatan Alam Sekitar. Sumber pengenalan sistem bekalan air, sumber air mentah. Sumber air mentah ni kalau kita tengok daripada kawasan tadahan, empangan sehinggalah ke sungai. Loji rawatan adalah melibatkan daripada muka sauk sehinggalah tangki imbangan. Di tangki imbangan hingga ke meter pengguna adalah disebut dikenal spasi sebagai sistem agihan. Ini adalah sebagai contoh ya. Contoh gambar kawasan tadahan, sungai, loji dan tangki imbangan, perkhidmatan dan juga pengagihan. Kalau kita rujuk di negeri Perlis, kawasan tadahan adalah di Timur Tasuh. Kita ada satu sahaja sumber Timur Tasuh yang kita kasihilah. Ini sistem bekalan air sebelum pindahan perlembagaan persekutuan daripada kawasan tadahan sehinggalah pengguna, ianya di bawah badan di bawah kerajaan negeri. Lebih sumber air, rawatan dan agihan di bawah bidang kuasa negeri. Lepas pindahan perlembagaan persekutuan pada 10 Februari 2005, bidang kuasa negeri hanya tetap kepada kawasan tadahan sehinggalah ke muka sauk. Dan juga daripada muka sauk sehinggalah pengguna telah disuruhkan kepada persekutuan di bawah Badan Kawaselia Suruhanjaya Pemerintah Negara. So kata daripada muka sauk nak masuk ke loji, dirawat, dihantar ke kolam agihan, kolam perkhidmatan sehinggalah pengguna dikawaselia oleh Perkhidmatan Air Negara. Okay, kita tengok video satu. So, buka pili dan air mengalir masuk ke dalam cawan. Ianya semudah membuka pili dan air diterima. Mudah bukan? Tapi, adakah air yang dibekalkan kepada pengguna setiap hari datangnya terus dari pili? Jom kita telusuri perjalanan air. Dalam menjelaskan perjalanan air, terdapat 3 pihak utama yang terlibat secara langsung iaitu sumber air mentah, operator air dan pengguna. Sumber air datangnya dari lautan, sungai dan tasik yang menguap dan diturunkan semula dalam bentuk hujan. Di Malaysia, sumber air mentah utama kita adalah sungai. Ya, sungai. 98.6% sumber air mentah datangnya dari sungai dan empangan. Hanya 1.4% sahaja dari sumber air bawah tanah. Ini merujuk kepada penggunaan air di negeri Pantai Timur. Bukankah air diambil terus dari empangan? Empangan diwujudkan sebagai kawasan tadahan dan simpanan air. Bukannya sebagai sumber air utama yang diambil untuk dirawat dan diagihkan setiap hari. Untuk rekod, 82% air yang dirawat adalah dari sungai dan hanya 18% sahaja dari empangan. Untuk tahun 2018, secara purata, sejumlah 9,626 juta liter air dibekalkan setiap hari kepada pengguna di Malaysia. Sumber untuk air tersebut datangnya dari lebih 200 batang sungai. Jika sungai tercemar dan kotor, maka semakin sukar usaha untuk merawat sumber air tersebut. Kadang-kadang langsung tidak boleh digunakan. Hanya sungai kelas 1 hingga 3 sahaja yang boleh dirawat. Manakala sungai yang tercemar dan berada di kelas 4 dan 5 tidak boleh digunakan untuk tujuan rawatan, apatah lagi dialihkan kepada pengguna.
Air dari sungai disedut masuk ke rumah pam milik operator air untuk proses rawatan air. Secara amnya, terdapat 5 proses rawatan air sebelum ianya diagihkan, iaitu pengudaraan, pemendapan, penapisan, pembasmian kuman melalui penambahan bahan kimia yang dibenarkan iaitu klorin dan kapur, manakala fluorida dimasukkan untuk tujuan mengurangkan kaviti gigi. Dan proses terakhir adalah pengimbangan serta pengagihan kepada pengguna. Air yang dibekalkan kepada pengguna mestilah menepati piawaian yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Setiap operator air akan menguji kualiti air secara berkala. Ujian kualiti air juga dilakukan secara berjadual oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Hal ini turut dipantau secara rapi oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara. Apakah fungsi Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara? Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara atau SPAN adalah sebuah badan yang mengawal selia perkhidmatan bekalan air dan pembentungan di Semenanjung Malaysia dan wilayah Persekutuan Labuan. Pengagihan air dibuat melalui saluran paip agihan yang kebanyakannya terdapat di dalam tanah, kekediaman dan kawasan industri. Untuk rekod, sehingga Disember 2018, terdapat sekitar 130,000 kilometer panjang paip agihan di seluruh Semenanjung Malaysia dan wilayah Persekutuan Labuan. Kemana pula perginya air yang telah kita gunakan? Air yang telah digunakan seperti untuk aktiviti di dalam tandas, membasuh pinggan dan pakaian akan disalurkan ke saluran pembentungan untuk diproses dan dirawat di loji rawatan kumbahan sebelum ianya dilepaskan semula ke dalam sungai. Proses ini akan berulang setiap hari. Secara purata, sehingga tahun 2018, kos untuk merawat dan mengagihkan 1,000 liter air kepada pengguna domestik adalah RM2.31. Manakala purata kos untuk merawat sisa pembentungan pula adalah RM18 untuk setiap rumah. Secara nyata, kos yang dibayar pengguna adalah masih jauh lebih rendah berbanding kos sebenar dan pengguna seperti kita mempunyai peranan penting dalam melestarikan sumber air. Apa yang perlu kita lakukan? Pertama, jangan cemari sungai dengan sisa kumbahan yang tidak dirawat dan sampah saraf. Kedua, jangan membazir menggunakan air, berjimat dan jadilah pengguna yang bijak. Ketiga, gunakan produk berkaitan air yang dilengkapi dengan label produk cekap air. Ianya menjimatkan penggunaan air dan perbelanjaan bil. Keempat, perbaiki segera sebarang kebocoran paip atau hubungi operator sekiranya melibatkan paip utama. Kelima, jadilah pengguna yang bertanggungjawab. Hentikan sebarang bentuk pembaziran walau di mana kita berada. Dari awan ke cawan, bersama melestarikan sumber air bersih demi kesejahteraan kita dan generasi akan datang. Hentikan pencemaran sungai. Jom jimat air. Tu kita dah tengok ya. Kita dah dengar sama. Daripada cerita video tadi pun kita ada beberapa perkara penting. Yang paling penting sekali kita kena jaga. Jangan buang sampah. Jangan ambil mudah. Jangan ambil mudah disenggan dengan pembuangan sampah merata-rata yang mana akhirnya akan masuk ke dalam sungai. Yang keduanya, kita saling memperingati. Sekiranya kita memperingati atas kesedaran daripada masa ke semasa kita memperingati akan kepentingan untuk menjaga alam sekitar, serta langsung kita akan menjaga kelestarian air sekali ya. Di mana yang perlu yang kita, siapa yang perlu tahu, siapa yang perlu kita tekankan. Para pelajar lah adalah bakal pengganti kami, saya yang di sini ni, yang akan meneruskan delegasi untuk menjaga kelestarian alam sekitar. Sekiranya di peringkat kita tak jaga, 10 atau 20 tahun nanti keadaan akan menjadi makin kritikal. Dan setiap kali berlaku bencana, pencemaran, masa itulah kita akan menuding jari kepada semua agensi, kepada orang awam. Sebenarnya kita sendiri yang perlu menjaga
dan juga pendekatan daripada pihak pengurusan UNIMAP ni untuk menjelaskan keperluan pemulihan air ni ke arah kelestarian alam sekitar amatlah dialu-alukan. Seterusnya berkenaan dengan saya akan sentuh sedikit berkenaan kawalan selia air sebelum 2008. Rejim kawalan selia air sebelum 2008 ni struktur industri negeri yang pelbagai memandangkan setiap negeri mempunyai kerangka perundangan dan polisi masing-masing. Kalau kita tengok tadi gambar rajah daripada air utama daripada empangan sehinggalah ke meter pengguna di bawah kawalan selia negeri. Jadi kita ada banyak negeri dan masing-masing negeri dia ada masing-masing cara. Jadi itu menjadi masalah tu. Di Perlis macam lain, di Perak macam lain, di Kedah macam lain. Jadi bila ada timbul jadi isu, jadi kita susah nak mengawal selia. Tiada perundingan yang seragam, prinsip penetapan tarikh yang tidak seragam, tahap standard perkhidmatan yang berlainan, petunjuk prestasi utama, KPI yang berbeza, standard bahan yang berbeza, prosedur yang berbeza. Jadi bila kata prosedur yang berbeza-beza ni, kalau kata ada di Perlis kita nak mohon je submit satu borang permohonan, main di Kedah dia ada kena 5 borang, jadi kat situ nampak berbeza. Dan juga deposit yang berbeza-beza, jadi akan menjadi satu permasalahan. Sebab itulah ada yang ditubuhkan Suruhanjaya Perkhidmatan Negara yang mana fungsinya adalah sebagai badan kawalan selia tunggal. Perundangan seragam, peraturan dan kaedah seragam, prinsip dan prosedur penetapan tarikh seragam, petunjuk prestasi yang standard, prosedur operasi yang standard, prosedur kelulusan produk yang standard. Dan juga untuk makluman, syarikat air Perlis pun dah di bawah rejim SPAN sekarang ni. Jadi alhamdulillah semua badan kawal sedia kita akan mengawal sedia semua operator-operator air di negeri, di Kedah, di Perak, di Perlis, di Selangor. Jadi mudah untuk kita mengambil tindakan perundangan, prinsip kita menetapkan prestasi KPI. Jadi mudah untuk kita mengawal selia. Okey, mungkin semua sedia maklum di UNIMAP ni ramai daripada pelajar-pelajarnya daripada Johor, Kedah, Melaka kan. Jadi kalau kita tengok di slide sekarang ni, masing-masing ada water operatornya. Di Johor kita sedia maklum Rahil SAJ, di Kedah jiran kita Syarikat Air Darul Aman, Melaka Syarikat Air Melaka Berhad, Negeri Sembilan Syarikat Air Negeri Sembilan, dan Pahang Perusahaan Air Pahang dan seterusnya. Tapi untuk pembentungan dia ada satu je operator, itu Indah Water Consortium. Itu beza tu. Latar belakang Industri Perkhidmatan Air Negara Air 2006 Akta 655. Ia merupakan satu akta untuk mengadakan peruntukan mengenai dan mengawal selia perkhidmatan berkelas air dan perkhidmatan pembentungan. Merangkumi proses kerja, bahan, tenaga. Tujuannya adalah untuk perkhidmatan berkelas air yang berkualiti. Itu dia punya tujuan utamanya. Apabila perkara ni ada, kita akan secara langsung perkhidmatan bekalan air yang berkualiti dan mampan. Kita tengok satu video. Kelestarian sumber air bersih terawat merupakan aspek terpenting kepada pembangunan negara yang mapan. Pindaan ke atas Perlembagaan Persekutuan pada Januari 2005 telah menjadikan perkhidmatan pembekalan air bersih terawat sebagai tanggungjawab bersama di antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri. Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN) telah ditubuhkan pada 17 Julai 2006 bagi menjalankan kerja-kerja mengawal selia industri bekalan air terawat dan pembetongan di seluruh semenanjung Malaysia dan wilayah Persekutuan Labuan. SPAN menetapkan visi untuk mewujudkan perkhidmatan bekalan air yang lestari, boleh dipercayai dan mampu dimiliki oleh pengguna. Manakala, misi SPAN pula adalah untuk mengawal selia industri bekalan air melalui pelaksanaan Akta Perkhidmatan Air 2006, Akta 655 yang adil, berkesan dan telus. Suruhanjaya ini telah diberikan kuasa penuh untuk mengawal selia ke semua entiti yang terlibat di dalam industri bekalan air dan pembetongan. SPAN telah secara berterusan menyumbang kepada penambahbaikan yang menyeluruh
terhadap industri perkhidmatan bekalan air berdasarkan 4 aspek teras, iaitu ekonomi, teknikal, sosial dan pelanggan. Aspek ekonomi. Dalam usaha untuk memberikan kualiti perkhidmatan premium kepada para pengguna, mekanisme pembiayaan yang mampan telah dibangunkan membantu program pembangunan infrastruktur industri perkhidmatan air. Sebagai badan kawal selia, SPAN bertanggungjawab memastikan kesemua operator perkhidmatan pembekalan air mematuhi syarat-syarat pelesenan dan peruntukan di bawah Akta 655. Ini termasuk penguatkuasaan kunci penunjuk prestasi meliputi aspek bekalan dan permintaan, tahap air tidak terhasil, sisa pembentungan yang dirawat, pematuhan terhadap proses nyah enam cemar, hikmat pelanggan, prestasi operasi dan usaha melindungi alam sekitar. SPAN juga telah mewujudkan mekanisme penentu kadar tarif yang telus dalam memastikan penentuan tarif yang adil kepada pelanggan dan operator air maupun pembentungan. Matlamat utama mekanisme penentu kadar tarif adalah bagi membolehkan industri perkhidmatan bekalan air mencapai tahap kecekapan operasi yang optimum serta mencapai pemulihan kos yang diperlukan. Aspek teknikal. SPAN memperkenalkan garis panduan dan menguatkuasa peraturan di dalam industri bekalan air dan pembentungan berdasarkan objektif berikut untuk menyelaraskan perancangan, reka bentuk dan pembinaan sistem bekalan air dan pembentungan, untuk membolehkan sistem operasi dan penyelenggaraan air dan pembentungan, untuk memastikan pemeliharaan sumber air secara berterusan melalui penggunaan secara efisien, untuk menambah baik mutu kerja dan kecekapan industri. Objektif tersebut dapat dicapai melalui program pengawasan dan pengurusan permintaan dan pembekalan yang mampan, yang memberi fokus terhadap sumber air tidak terhasil dan skim pelabelan produk cekap air. SPAN mengenakan pematuhan kualiti air, pembekalan air bersih terawat yang boleh diyakini. Ini termasuk perancangan infrastruktur pembentungan yang strategik ke arah pembandaran dan pertumbuhan ekonomi yang pesat. SPAN telah memulakan Plan Tadahan Pembentungan Nasional yang merupakan plan perancangan untuk mencatat peningkatan dan mengembangkan infrastruktur dan perkhidmatan pembentungan jangka masa panjang. Aspek sosial. SPAN juga komited untuk mewujudkan kesejahteraan sosial komuniti dengan melaksanakan aktiviti penguatkuasaan industri air yang dikawal sedia dengan baik. Kesedaran orang ramai juga merupakan sesuatu yang mustahak dan itulah yang mendorong Suruhanjaya untuk terus mengadakan kempen kesedaran pengguna melalui pelbagai program pendidikan dan program turun padang. Kami sentiasa komited dalam memastikan air bersih yang dirawat dapat dibekalkan secara berterusan kepada para pengguna, keyakinan pelanggan. Dengan memperkenalkan organisasi bebas yang memperjuangkan hak pengguna yang dikenali sebagai Forum Air dengan tujuan utama untuk menyalurkan maklum balas dan cadangan dari pengguna mengenai hal-hal yang berkaitan dengan industri perkhidmatan air. Sejak penubuhannya, SPAN berbangga kerana dapat menyumbang kepada sejumlah peningkatan yang signifikan dalam kecekapan operasi dan daya maju kewangan industri air. Melangkah ke hadapan, Suruhanjaya akan terus bekerjasama secara sinergi untuk peningkatan berterusan dalam pembangunan infrastruktur, kebolehcapaian, perlindungan dan kualiti bekalan air, kemampanan perkhidmatan pembentungan di seluruh negara serta peningkatan dari aspek khidmat pelanggan. SPAN melestarikan perkhidmatan air. Alright, jadi daripada video tadi kita nampak dah ya peranan SPAN. Bukan setakat kita fokus kepada ekonomi, sosial dan juga penguatkuasaan ya. Itulah risiko dan juga tanggungjawab kami kepada memastikan kelestarian air untuk para pengguna di negara ini. Okey, tak apa. Seterusnya kita tengok skop sistem bekalan air di bawah kaedah. Kita ada loji rawatan air, kita ada kolam air imbangan, sesalur utama awam, kita terus masuk ke takungan perkhidmatan air dan kawasan pembangunan sistem dalaman dan juga sistem retikulasi luaran. Ini adalah skop ya. Kenapa kena ada objektif dan kaedah? Kita nak memastikan keseragaman amalan teknikal
seperti mana yang kita sedia maklum tadi, di peringkat awal sebelum ni masing-masing negeri dia menggunakan cara sendiri, cara masing-masing. Jadi bila kita menyediakan kaedah, kita akan meragamkan segala amalan teknikal standard ke bentuk minimum, elakkan pembaziran dan pencemaran dan penggunaan tenaga, peruntukan penalti, sustainability, penerangan tanggungjawab, kawal selia handing over, mengatasi had dan sekatan dalam kaedah sedia ada serta kawal selia. Mungkin yang ni saya kita lalu je perkara penting, perkara baharu, sesal utama bekalan air dan sistem keseluruhan. Sistem bekalan air hendaklah termasuk tanah yang menempatkan infrastruktur bekalan air tersebut. Kewajipan pemaju dan pemegang lesen telah diperjelaskan. Pelan dan spesifikasi hendaklah diluluskan oleh Suruhanjaya. Ini setiap permohonan untuk pembangunan baru mestilah diluluskan oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Negara. Bukan SPAN sendiri yang melaksanakan, tapi kita melantik agensi sedia ada. Macam contohnya di syarikat air negeri Perlis, dia ada satu bahagian, iaitu bahagian untuk kelulusan reka bentuk, yang mana pihak SPAN telah melantik bahagian tersebut untuk meneruskan tugasan-tugasan harian tetap. Walau bagaimanapun perlulah mematuhi dengan kaedah-kaedah yang telah ditetapkan oleh SPAN. Sama juga dengan pembentungan. Pembentungan pun kita melantik operator, bahagian agensi perakuan untuk membuat kelulusan bagi pihak Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara. Okay. Cas kelulusan pelan dan cas pemeriksaan seragam, ini adalah berkenaan cas. Cas kelulusan pelan dan cas ni balik kepada water operator. Sebab cas yang dikenakan oleh syarikat air Perlis akan diambil oleh pihak SAP lah. Anggaran permintaan air untuk tujuan perancangan sistem bekalan air luaran dan seragam, pemasangan pipe dalam, rizab dan kelebaran rizab yang diperlukan, tekanan air untuk reka bentuk, penyerahan sistem bekalan air dan tempoh kecacatan. Perkara ni memang perlu sekiranya seseorang pemaju tu nak memohon bekalan air, dia kena patuh semua ni. Skop bekalan air di bawah UTG, UTG kebentuk yang kita tengok yang dotted ni adalah untuk reka bentuk loji rawatan air serta komponen berkaitan dengan air. Dan seterusnya UTG untuk rekapitulasi air dan pemasangan pipe. Saya kata daripada intake, treatment plant, balancing, itu adalah di bawah komponen berkaitan sistem bekalan air. Dan selebihnya tu daripada pipe utama, dia merupakan resirkulasi air dan pemasangan pipe. Ini adalah sekadar makluman. Okey, saya sentuh sikit berkenaan lesen individu. Lesen apa tu kebetulan lesen individu? Lesen individu kemudahan diberikan untuk tempoh sehingga 10 tahun, manakala lesen individu perkhidmatan diberikan untuk sehingga 5 tahun. Dan ia diperbaharui untuk takluk kepada pematuhan syarat-syarat lesen yang ditetapkan. Di bawah SPAN juga kita ada lesen individu, kita keluarkan. Pertimbangan perbaharuan terdatuk kepada pencapaian kepada petunjuk prestasi KPI, pematuhan kepada syarat-syarat pelesenan, tidak melanggar mana-mana peraturan Akta IPA 2006 atau perundangan subsidiari. Kelulusan pemberian dan pembaharuan diputuskan oleh Menteri atas syur Suruhanjaya. Ini berkenaan dengan lesen individu. Lesen individu kemudahan, dia ada beberapa lesen Lesen individu kemudahan pembentungan, lesen individu kemudahan air, lesen individu rawatan air, lesen individu perkhidmatan pembentungan, lesen individu pengagihan air. Okey, dia ada beberapa lesen. Proses semakan tarif. Ini kita tarif ni baru-baru ni kita dah naikkan tarif kepada water operator dan juga pembentungan. Okey, dengan harapan selepas ni kita akan dapat perkhidmatan yang lebih baiklah. Permohonan semakan tarif operator macam contohnya SAP, proses semakan oleh SPAN. SPAN akan memastikan keperluan kewangan dicadangkan oleh operator adalah pada kadar yang efisien untuk menyampaikan perkhidmatan yang berkesan kepada pengguna. Seterusnya pihak berkepentingan, rundingan dengan pihak yang berkepentingan, forum air, persatuan pengguna negeri, badan bukan kerajaan negeri, wakil-wakil persatuan perniagaan dan industri, pengesyuran SPAN.
SPAN akan mengumumkan syur kepada Yang Berhormat Menteri Petra untuk mendapatkan kelulusan pelaksanaan pelarasan tarif. Kalau kita perasan pada awal tahun tadi telah diluluskanlah ya untuk kenaikan cas air dan juga cas pembentungan. Setelah sekian lama tidak pernah dinaik. Tahukah anda mengapa tarif air perlu disemak? Tarif air perlu disemak untuk memastikan air yang selamat diminum dapat dibekalkan secara berterusan. Air yang dibekalkan datang dari sumber air, kemudian dirawat di loji rawatan dan dialirkan. Proses ini sangat kompleks. Ia memerlukan kos yang tinggi bagi memastikan bekalan air yang mencukupi dan selamat diminum. Kos utama untuk rawatan air termasuk kos bahan kimia, elektrik, penggantian dan penyelenggaraan peralatan dan aset. Pencemaran sumber air mentah akan menyebabkan kos rawatan semakin meningkat. Selepas air dirawat, ia digunakan untuk rutin harian kita sekeluarga. Tahukah anda kos purata air terawat untuk 1,000 liter bersamaan dengan RM2.31. Namun demikian, kadar purata tarif yang dikenakan kepada pengguna isi rumah untuk 1,000 liter hanyalah RM52. Majoriti pengguna isi rumah menggunakan 20,000 liter dengan purata bil bulanan RM10.40, manakala kos sebenar adalah RM46.20. Cas ini masih sangat rendah berbanding dengan kos yang telah dibelanjakan. Oleh itu, bagi menjamin kelangsungan bekalan air bersih yang selamat untuk diminum, serta demi masa depan generasi kita yang akan datang, tarif air perlu disemak semula. Jangan risau, semakan tarif air ini tidak akan membebankan pengguna sekiranya air digunakan secara berhemat. Air berkualiti dan bersih untuk kehidupan yang lestari. Mesej ini dibawakan oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara. Tahukah anda? Okey, kali kita tengok mengapa cas air perlu dinaik. Okay, dengan 1,000 liter kos RM2.30 dan cuma kita bayar dengan 51 sen. Untuk pementungan dia menggunakan cas RM40.20, tapi untuk kita bayar hanya RM10.40. Kos yang melibatkan untuk memproses air daripada sungai tadi kita tengok air keruh dan dibersih sehinggalah mematuhi syarat keperluan daripada KKM, standard air untuk minum, dan juga sampai ke rumah kita jernih, sejernih-jernihnya. Jadi kos untuk nak mengoperasi loji dengan kenaikan tenaga, boleh katakan tiap tahun lah elektrik duk naik. Jadi kos-kos ni membebankan kepada operator air. Sekian lama bil air kita tak pernah naik. Dan pada baru-baru inilah Februari 2024 barulah atas persetujuan menteri dinaikkan sedikit untuk mengimbangi bebanan ataupun membantu pihak operator supaya dapat melaksanakan tugasan tanggungjawabnya dengan baik. Okey. Seterusnya berkenaan kehendak lesen dan permit Akta Industri Perkhidmatan Air Akta 655 lesen dan permit. Lesen Peraturan Industri Perkhidmatan Air Pelesenan 2007, Permit Kaedah-Kaedah Industri Perkhidmatan Air Permit 2007. Lesen di bawah Seksyen 4, kehendak bagi lesen individu untuk sistem bekalan air pembentangan awam. Seksyen 20, kehendak bagi lesen kelas untuk sistem bekalan air dan pembentangan persendirian. Apa itu sistem persendirian? Peraturan sistem persendirian ni adalah peraturan yang lebih longgar berbanding lesen individu, bilangan tidak terhad, obligasi minimum kelulusan melalui pendaftaran. Sistem awam, peraturan yang ketat, bilangan terhad, obligasi menyeluruh diluluskan oleh Yang Berhormat Menteri Petra melalui syur SPAN. Itu beza sistem persendirian dan juga sistem awam.
Keperluan lesen kelas dan kehendak Seksyen 20 atau 655, Seksyen 20 atau 655 memiliki sebuah sistem bekalan air persendirian, sistem pembentukan persendirian mana-mana bahagian sistem itu. Okay, lesen perkhidmatan mengusahakan menyediakan atau mengadakan perkhidmatan bekalan air, perkhidmatan pembentukan sebahagian daripada perkhidmatan itu dengan cara mengendali sistem bekalan air atau pembentukan persendirian. Okay. Lesen kelas kelayakan permohonan syarikat di Perdagangan Malaysia, individu, badan kanun, dan ini adalah contoh-contoh ya perintah-perintah. Sebelum dan selepas Akta 655 lesen kelas sistem bekalan air. Sebelum Akta 655, loji rawatan air telah diluluskan oleh pihak berkuasa yang berkaitan atau memperolehi CCC pendaftaran lesen kelas di bawah Seksyen 20. Selepas Akta 655 telah mendapat kebenaran pembinaan loji rawatan air persendirian daripada operator air negeri. Loji rawatan air diluluskan di bawah Seksyen 45 Akta 655. Pendaftaran lesen kelas di bawah Seksyen 20 Akta 655. Jadi sekiranya auto operator ini membuat penambahan ataupun membina sebuah loji yang baru, dia perlu juga mendapat kelulusan daripada Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara. Sama juga dengan sistem pembentungan, sebelum dikuatkan Akta 655 ni, loji rawatan kumbahan telah diluluskan oleh pihak berkuasa, PBT. Okey. Pendaftaran lesen di kelas di bawah Akta Seksyen 20 dan selepas Akta 655, loji rawatan kumbahan diluluskan di bawah Akta Seksyen 45, Akta 655 dan memperolehi surat pengesahan siap kerja pembentungan. Pendaftaran lesen kelas di bawah Seksyen 20 Akta 655. Ini yang saya maksudkan tadi, apabila satu-satu pembangunan atau perancangan telah diluluskan oleh PBT, dilulus PBM, KM, mempendah KM, pihak perunding akan membuat permohonan kepada agensi perakuan pembentungan. Macam di Perlis, dia tak ada lah ya. Macam di Perlis, dia di bawah agensi perakuan pembentungan negeri Kedah dan Perlis. Dia tak ada spesifik di Perlis. Kedah dia share lah dengan Perlis. Tapi air agensi perakuan dia ada sendiri. Di Sadar ada sendiri dan di syarikat air di Perlis pun ada sendiri. Cuma pembentungannya dia share dengan negeri Kedah. Keperluan permit. Okay. Seksyen 50 membenarkan bahawa seseorang hendak menjalankan kerja-kerja yang berkaitan dengan sistem bekalan air atau pembentukan hendak mendapatkan permit SPAN. Okay. Permit A, permit B, permit C, permit D, permit E. Permit A ni ada tukang pipe lah ya. Sekiranya apa nak buat kerja-kerja pipe, perlulah ada permit A. A pula ada A1, A2. A1 selepas meter masuk dalam rumah. A2 ni kita boleh buat tapping daripada main pipe sehingga ke dalam rumah. Okey, permit B, kontraktor yang buat penyambungan pipe pembentungan dari premis ke pipe awam. Ini yang ada permit B. Permit C ni biasanya digunakan oleh kontraktor lah. Main kontraktor ataupun subkontraktor pembinaan sistem bekalan air atau sistem pembentungan. Permit D ni adalah untuk kontraktor yang menyelenggara. Dia kalau kata dia dapat permit D untuk selenggara air, dia adalah permit D bekalan air. Jadi dia akan boleh buat kerja untuk selenggara loji-loji air. Sekiranya permit D dia ada pembentungan, so dia boleh menyelenggara membuat kerja-kerja bagi pihak indahwata yang pihak indahwata dah lantik dia untuk menyelenggara loji rawatan kumbahan. Permit E ni adalah kontraktor yang nak cemar. Biasa aku tengok tanker yang ada duk pergi di slash di kampung-kampung kan. Dia pergi kat kampung, dia sedut, dia parking kan. Lepas tu dia pergi kat rumah. Kalau belah-belah, tak tahu belah-belah kali ada lagi kau pakai gok kan. Gok tu apa? Info flash lah. Belah kampung ada banyak lah. Jadi untuk buat pengosongan tangki tu, dia akan panggil kontraktor sama ada IWK ataupun kontraktor yang mempunyai permit E. So dia akan pergilah macam kita tengok gambar ni. Yang ni contoh sebagai indahwata yang sedut kan. Jadi untuk buat pengosongan tangki. Perlu kita ingat kalau kata tangki septik ni kalau tak diselenggara sekurang-kurangnya 2 tahun sekali. 2 tahun sekali kita kena buat pengosongan. Apa berlaku kalau kita tak buat pengosongan? Secara langsung air nak keluar tu sama macam masuk ke dalam longkang. Bila masuk ke dalam longkang terus ke dalam sungai. Bayangkanlah
kalau kata kalau sebiji rumah tak apa kan. Kalau kata kena 100 biji rumah, hari-hari duk masuk dengan sungai, sungai pun sedih kan. Dan sungai tu pula pergi ke loji air pula kan. Jadi kat situlah kita kena prihatin. Tapi biasanya lumrah lah kan, selagi mana rumah saya tak tersumbat, saya buat tak tahu lah kan. Bila kena tersumbat barulah, oh dah tangki dah penuh. Itu cerita dia, itu memanglah. Itu memang dah menjadi satu lumrah lah ya. Tapi bukan dia orang paling bagus-bagus. InsyaAllah. Okey. Ini yang saya tunjuk tadi, yang dijelaskan tadi, skop kerja permit A. Permit A ni pembinaan penyambungan. Tu dan permit A tu daripada meter stand tu ya. Kalau kita tengok meter, daripada meter masuk ke paipan dalaman. Skop kerja permit A1. Skop kerja permit A2 daripada sambungan secara utama awal sehinggalah dalam rumah. Kalau kata ada saudara mara yang dah membuat kerja-kerja pipe ni dan tak ada permit A tu, tanya ada tak permit A? A1, A2. Kalau tak ada, mohonlah ambil Sebab permit A ni adalah digunakan pakai untuk atas nama pensendirian, bukan atas nama syarikat. Walaupun dia orang dah pandai buat kerja, tapi kalau tak ada permit A ni, sekiranya berlaku apa-apa permasalahan, aduan selepas siap kerja, nanti kalau kata pipe bocor apa semua tu, pihak SPAN akan cari. Kita dapat aduan dapat tak dan 3 bulan duduk rumah, ayak leaking dalam rumah kan. So bila kita dapat aduan tersebut, pihak SPAN akan turun ke lapangan dan mencari siapa pemaju, perunding dan juga kontraktor. Sekiranya ada berlaku kesalahan, kita akan tanya kontraktor ni ada permit tak? Kalau kata tak ada permit, panjang cerita kan. Jadi kalau kata saya nasihat lah, di luar sana saudara mara kita jangan buat kerja-kerja pipe ni, kalau ada, ambil lah. Okay, ni skop kerja permit B, sambungan daripada IC kepada pipe utama pembentungan. Permit C, ni untuk kontraktor lah. Kalau kita tengok ni, tangki air ni besar ni. Jadi tender C1 ni, dia bermula daripada C4 C4 lebih daripada kurang daripada 200,000, C3 200,000 hingga 3 juta, C2 3 juta hingga 10 juta, C1 ni ke lebih daripada 10 juta lah Ini untuk kerja-kerja kontraktor lah. Kontraktor utama. Skop kerja permit C, skop kerja permit C bekalan air daripada muka saruk sehinggalah meter stand. Permisi bekalan air menjalankan apa-apa kerja pembinaan, pemasangan dan pengumbasayan kepada mana-mana bahagian sistem bekalan air. Skop kerja permisi pembentungan, daripada lurang sehinggalah effluent. Beza tadi kita tengok tadi tu permit B. Permit B sambungan persendirian, short piece tu. Untuk permit C, daripada main pipe dia tu sehinggalah effluent, masuklah stesen pump, loji rautan kumbahan, itu di bawah permit C pembentungan. Permit B bekalan air dan pembentungan. Permit E, ini kerja-kerja pengosongan tangki. Kita tengok permit E tu, nampak orang duduk tengah sudut tu kan. So biasanya Indah Water ataupun pihak kontraktor. Kenapa dia kena ada permit E? Sebab apabila dia ada permit E, senang mudah untuk kita untuk mengawal sedia. Tambahan pula sekarang ni, kalau kata kontraktor yang ada permit E, kita letak GIS. GIS untuk mengesan ke mana dia buang. Kadang-kadang ni dia orang cudah juga. Dia cuba nak buang ke tempat Indah Water, dia kena bayar. So dia buang ke sungai. Nanti pun ada video kita tengok sekejap ni kalau Indah Water tu dia sedut dan dia akan buang tempat yang dibenarkan. Tempat pelupasan ni kena buang ni pun bukannya senang-senang buang. Perlu dapat kelulusan daripada Jabatan Alam Sekitar. Ini produk cekak air. Produk cekak air tahun lepas kita dijemput oleh pihak Unimap. Kita ada bagi sesi taklimat
berkenaan skim pelebaran produk cekap air. Rasanya sedia maklum lah ya. Merupakan skim yang diperkenalkan SPAN untuk pembekal-pembekal melebarkan tahap kecekapan penggunaan air pada produk mereka dengan perlu mendaftar mengikut tata cara yang telah digariskan oleh SPAN. Objektif dia alternatif kepada pengguna bila membuat pembelian, meningkatkan kesedaran mengenai produk cekap air sedia ada, menggalakkan amalan penyimatan air, mempromosi teknologi kos efektif dan penyimpan air, menggalakkan gaya hidup hijau, menggalakkan pemasaran produk cekap air. Itu objektifnya. Okay, di bawah kaedah 65/1 seseorang memasang tangki simbah yang membekalkan takungan tandas hendaklah direka untuk memberi 2 simbahan dengan simbahan penuh tidak melebihi 6 liter dan simbahan separa tidak melebihi 3 liter. Ini adalah satu langkah untuk penjimatan. Biasanya dulu-dulu kita nak buang air kecil ke air besar ke satu button je lah. Sama je kita buang kan. Sekarang ni kalau kita tengok pasal kita dah macam di Pulau Pinang contoh di Pulau Pinang dah disyaratkan je satu-satu untuk ni dia kena ada dual ni. Satu untuk yang 3 liter, satu untuk 6 liter disyaratkan. Di kaedah 66, tangki simbah kendala tangan bagi satu unit hendaklah direka bentuk untuk memberi satu timbahan tidak melebihi 2.5 liter setiap satu petak atau setiap 600 mm lebar papak dan tidak melebihi 2.5 liter untuk dinding bergantung. Ini adalah langkah-langkah kita lah ya. Sekarang ni pun perlulah penyimatan. Dan kepala pad dan injak pancur, kepala pad mandian, injak pancur, mandian. Okay. Kalau kita ingat dulu masa kita buat sampel di Unimed kita bawa contoh penyimatan dia tu, berapa yang kita boleh buat yang kita jimat. Okay. Untuk produk yang di labelkan dia ada 3 1 star, 2 star, 3 star. 1 star ni menunjukkan bahawa produk adalah cekap air, tapi dia tak okey lagi lah kan. 2 star menunjukkan bahawa produk adalah sangat cekap air, tapi masih kurang lagi. Dia ada 3 star menunjukkan bahawa produk adalah paling cekap air. Itu pun kita pun dah bawa satu modul ke sana. So kita tengoklah kan hasil penyimatan dia tu. 1 bintang, 2 bintang, 3 bintang. Kita dapat bezakan Okay, ini adalah label dia Label SPPCA membawakan 3 berikut: jumlah bintang yang menunjukkan kadar kecekapan air, nombor pendaftaran, maklumat produk seperti nama, model dan tahap penggunaan air. Okay. Halaman 7, dasar strategi, iaitu menggalakkan penggunaan produk cekap air melalui pelabelan, penggunaan produk cekap air secara mandatory. Ini adalah satu syarat. Kita letak sebagai mandatory lah penggunaan produk cekap air ni. Mana-mana pembangunan baru. Okay. Inisiatif pelaksanaan perundangan kempen penggalakan penguatkuasaan sasaran 2030. Okay, pada kita punya sasaran kita pada 2030 nanti kita nak semua negeri satu Malaysia lah, penggunaan dia 160 LCD. Berbeza dengan sekarang. Okay, agak-agak berapa LCD? Kalau kita bersemuka kita bolehlah tanya satu kalau siapa betul dapat hadiah kan. Tapi bila secara online ni kalau betul ucapan terima kasih lah kan. Okay, tak apa. Itulah mengapa kita nak buat penyematan air. Okay, lama kita tengok. Tahukah anda berapa banyak air kita gunakan dalam sehari? Dalam sehari, kita gunakan air lebih banyak berbanding negara-negara di Asia Tenggara. Mandi, memasak dan membasuh merupakan penyumbang terbesar kepada penggunaan air. Kita bertuah tinggal di negara yang jumlah air mentahnya mencukupi. Namun, nikmat ini tidak akan kekal jika kita membazir. Kelestarian sumber air bermula dari kita. Gunakan produk cekap air. Kelangsungan bekalan air generasi akan datang bermula dengan kita.
Okay, tadi kita tengok beberapa video kata tarik yang akhir tu masa kita ambil wuduk tu menangkan bulan puasa, tak payahlah rumah lama-lama kan. Jadi macam mana cara-cara ambil air wuduk, kita ada buat comparison tadi kan, dan juga kita nilai lah keperluan mana kita untuk mengambil air wuduk. Okay, seterusnya berkenaan dengan snapshot bekalan air Perlis. Ini yang kita nak fokuskan terus kepada negeri Perlis. Okay, sedia maklum kita di negeri Perlis ni kita ada 4 buah loji. Okay. Jumlah kapasiti loji rawatan air ni adalah jumlah 279 juta. Jumlah pengeluaran sehari 256 juta liter. Okay. Result margin 84%. Bilangan akaun pengguna di Perlis domestik ni rumah kita lah 68,877, bukan domestik 10,211. Jumlah keseluruhan sekali 78,088. Jumlah panjang pipe keseluruhan adalah 1,964 km, pipe AC 919. Okay. Pipe AC masih ada di Perlis. Pipe AC ni pipe sedia ada yang mana dah dipasang daripada zaman dulu-dulu lagi tu. Dia bagus, tapi sekarang ni bila dah lama mudah sangat berlaku kebocoran. Tambah-tambah kalau ada berlaku ataupun ada pergerakan tanah saya rasa lagi kita punya pakar-pakar pendidik di UMIP lagi arif lah daripada saya yang berkenaan dengan pipe AC ni. Okay, bagaimanapun just nak share lah Timah Tasuh kita ada 36 juta. TTPC Sungai Baru, dahulu dia beroperasi lah, sekarang tak ada lah Loji di Sada Sungai Baru 54.55 juta. Arau Fasa 1, 2 dan 3 52 juta. Arau Fasa 4 Kampung Sena 123 juta. Itu kapasiti lojinya. Satu lagi yang Pedal Cuping groundwater sekarang dah tak beroperasi. Inilah loji yang ada di Perlis. Result margin Apa tu result margin? Okay, result margin ni adalah result yang baki air yang masih ada di dalam negeri kita. Ada tak? Kalau kita tengok sekarang ni macam di Perlis kosong. Maksud kata kalau kata terhenti operation lojinya tu, kira air tak ada lah. Kalau kata ada pembangunan baru pun, pihak SAP perlu tengok. Kena buat kajian terperinci. Sebab takut nanti kalau kata diberi sekiranya ada pembangunan besar masuk dekat Perlis kan. Jadi air tak ada. Kedah pun sama. Yang banyak reserve ni adalah di Terengganu, Perak, Pulau Pinang, wilayah Sekutuan Labuan. Okay. So di Malaysia ni yang reserve margin kosong adalah Kedah, Melaka, Perlis. So kata kita dalam situasi yang agak serius lah. Walaupun sekarang ni kita tengok balik rumah ada air kan, buka pipe air, ada air kan. Tapi secara hakikatnya reserve margin untuk Perlis adalah sifar. NRW, non-revenue water, air tidak terhasil. Okay. Kalau kita tengok kat sini mana Perlis? Tu dia. NRW Perlis 64.5%. Dia keluar daripada loji 100 sampai dekat kita lebih kurang 36% saja. Lagi 64 tu hilang. Itu satu benda yang
agak serius lah. Memang serius, bukan agak, memang serius lah. Kan, kalau kita tengok di sini, NRW kita tinggi. Tapi pada masa yang sama, pihak operator air, syarikat air Perlis pun giat mengambil tindakan, membuat penggantian paip-paip, AC, membaiki kebocoran. Saya rasa maklumat yang terkini yang saya terima lebih kurang, lebih daripada hampir 2,000 paip kebocoran telah dibaiki oleh pihak SAP. Sebab paip ni paip lama Kalau kata ada pergerakan tanah, bukan kata gerak tanah, kalau kata excavator lalu atas dia pun, dia akan ketak, dia akan bocor. Okay, kalau kata kita tengok negeri lain yang hampir yang jiran kita, Kedah dia punya NRW 50.6%. Okay. Johor 25%. Penang 26.6%. Itulah. Ini pendekatan ni kita sebagai Suruhanjaya Perkhidmatan Air, kita pun memantau KPI pihak operator air supaya macam mana nak kurangkan NRW. Inilah punca-punca yang kehilangan ni. Paip pecah. Kalau mancut naik atas tak apa. Kalau yang keluar tepi yang turun ke bawah, jenuh. Makan hari juga nak cari. Ada berlaku satu kes yang mana paip air di bawah culvert, air jernih, air yang keluar pun jernih. Mengambil masa dalam tempoh 2 minggu nak dapat detect. Bayangkanlah Okey. Di atas jalan paip pecah. Okey, bawah jalan tu ada paip pecah. Mungkin biasa nampak kot macam ni. Tu yang kereta turun tu bukan kereta tu detect kebocoran Bila jalan pecah, dia mendap, tanah mendap, sinking, mengakibatkan sehingga boleh kereta menjatuh orang tu. Inilah puncanya. Kesan-kesan dia. Okey, kehilangan paip pecah. Okey, kita tengok satu video Mungkin semua sedia maklum kot video ni. Okey, tadi kita tengok sedikit ratan video yang telah berlaku insiden ni. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan dan juga pelajar sekarang ni dia maklum kejadian tersebut pada Disember 2023. Satu kejadian digemparkan, satu kejadian paip dasar Sungai Perai bersaiz 1,350 mm telah pecah. Dasar tengah dasar mengakibatkan air, nampak tadi air naik kan, viral. Katanya ada naga keluar daripada Sungai Perai. Macam-macam lah kan. Tapi itulah keadaan di mana PBA mengambil masa 24 jam bekerja tanpa henti, pelbagai usaha, pelbagai cara, pelbagai kaedah, pelbagai pakar dipanggil. Dan kita pun terlibat secara langsung kerana pada awalnya ia menyebabkan hampir 500,000 akaun terkesan. Setelah kemudian dapat dikawal, ditangani menjadi daripada 500 kepada 200,000 akaun terkesan. Pada ketika ini penglibatan SPAN, pihak PBA telah memohon bantuan tanker daripada operator air Semenanjung. Di sini kita memberi bantuan, kita
mohon kerjasama, ada MOU antara operator-operator air. Sekiranya berlaku kecemasan darurat lah ya, operator-operator air akan memberi bantuan tanker. Inilah keakraban kerjasama. Operator-operator lain datang membantu dan juga operator awal air sendirian pun membantu pihak PBA. Dan akhir sekali sekarang ni dah selesai dengan kaedah pemasangan 2 batang pipe 600 mm untuk menyelesaikan masalah buat masa sekarang ni lah. Dan pihak PBA akan mengambil tindakan buat permanent resolve. Itu pun walaupun keadaan itu berlaku secara tidak dirancang, tiba-tiba itu consider juga sebagai satu kehilangan. Bayangkanlah pipe 1350 mm 24 jam selama 2 minggu air keluar, dulu banyak mana. Di gambar sekarang ni pun kita tengok juga dekat tangki takungan ke, tangki limpahan tangki dekat simpanan untuk keluar. Hydrant, sambungan kebocoran pada pipe penyambungan pipe ni pun ada. Penyambungan haram. Penyambungan haram ni pun satu juga ni. Aktif juga di Perlis ni sebenarnya. Di Perlis pun banyak juga kes-kes ni. Okay. Penyambungan haram. Okay. Sedikit perkongsian lah Walaupun Perlis ni kecil, tapi aktiviti ni pun ada lagi sebenarnya. Yang pertama, pada tahun 2022, use nasi kandar. Mungkin orang Perlis tahu kot Di bawah section 122 ditukar pada 123, sambungan tidak sah, compound 1,000 dibayar pada 17.5. CBT Star Construction, dah dia buat construction, curi air lagi. Nak buat penyematan, kan? Compound 5,000. Kayum Gemilang Enterprise, compound. Fish Motorsport Spa, compound. Sindian Sun Farm, ladang jatuh hukum 10,000, selesai. 10,000. Jasa Kayangan Trading, kedai hardware Abi, compound 1,000. Ni kita buat serbuan atas laporan diterima oleh pihak SAP. Dia buat laporan, bahagian penguasaan SPAN akan turun. Asin Anak Lagi Cat, Nursery Padang Besar, compound 1,000. ST Quarry Police Enterprise, compound 5,000. Triple S Laundry, compound 5,000 pada 16.5. Serve to OKS, Royal Legend diberi pada 29.1. Ni bulan-bulan ni lah. Muhammad Hamidi bin Zakaria, compound 1,000, tak nak bayar. Jatuh hukum, penjara 10 bulan. Aduh, macam-macam. Itulah. Itulah kita di SPAN ni bukan setakat nak jaga operator yang curi air, pencuri pun kita nak kena jaga juga ni. Okey. Kualiti air terawat dan protokol tarif. Okey. Kalau kita tengok QAP di sini, Perlis baki klorin. Di Perlis memang kita tak masuk klorin, kurang klorinnya. Okay, penggunaan air per kapita. Itu kita tengok di gambar ni Di Berajahan ni, di Perlis pada tahun 2008 penggunaan air per kapita sehari 2018 313. 2019 315. 2020 306. 313, 276, turun sikit. 2023, 220. Yang kita nak capai pada 2030, 160. Macam mana kita nak buat? Melalui kesedaran lah penggunaan air ni. Sebab kita mewah. Tengok macam di Pulau Pinang, air murah. Jadi dia guna 278, 281. Boleh lagi tinggi. Okey, tak apa. Okey, status isu bekalan air, sumber air ada di depan negeri, Johor, Melaka, Kedah, Pahang, Perak, Perlis mengalami ketidakcukupan air mentah terutama pada musim kemarau. Kebergantungan pada satu sumber air, Pulau Pinang, Sungai Muda. Pulau Pinang, Sungai Muda, wilayah
oleh Sektor Labuan Sungai Padas, masalah pencemaran air mentah menyebabkan gangguan bekalan air di beberapa negeri. Permintaan dan pembekalan. Tiada Rizak Majin, Kedah, Melaka, Perlis. Rizak Majin rendah, Kelantan. Rizak Majin sederhana, Johor, Pahang, 9. Rizak Majin sederhana, Sejahtera, Pulau Pinang, Perak, Terengganu, Laban. Air tidak terhasil, purata energi semenanjung Malaysia bagi tahun Ogos 2002 ada 35.2% berbanding dengan 34.3% pada tahun 2022. Naik. Jumlah kehilangan air adalah 5,042 juta liter per hari. Anggaran kerugian adalah 1.6 bilion kalau dikonvertkan kepada duit. Sisa air, ketidakpatuhan rawatan dan pelepasan sisa air, kementerian telah memutuskan bahawa SPAN akan mengadakan pemenangan selia. SPAN akan menguasai air di bawah atas industri. SPAN dalam proses mendapatkan kelulusan berkenaan pindaan atas 655. Betul, Din. Hari ini macam biasa. Pergi bekerja sekarang dan tak nak ada masalah. Apa buat muka ni? Buang benda ni salah betul tak? Din, kau tak payah ajar aku lah. Pergi kerja aja kot. Betul. Kau tak rasa bersalah ke? Buang benda ni rata-rata. Rasa bersalah? Amin pun tahu ni salah lah. Pergi
kerja je kan? Kerja kita. Kau fikir sikit lah. Oh. Kerja apa macam ni? Dah lah, jom lah. Aduh. Isu buat toksik lagi. Manalah tanggungjawab daripada masyarakat ni? Sudahlah Min, sakit kepala dengan isu ni. Dah sudah menyusahkan orang di orang ni. Jom kita balik. Motor, cepatlah. Ada kerja ni. Kita ada kerja kena buat lagi. Kau orang berdua kena buang benda itu. Aku pun tak tahu lah ni arahan. Aku tak nak campur lah benda ni. Saya pun tak tahu. Ini arahan. Kita ikut je lah. Cakap sama bos lah. Tak boleh buang salah semua. Macam mana aku nak cakap ni? Halo. Ini aduan pencemaran alam sekitar. Selamat pagi Tuan. Terima kasih kerana menghubungi kami. Boleh saya bantu? Saya nak buat laporan. Ada syarikat buang bahan toksik dekat sungai yang berdekatan. Okey Tuan. Boleh saya dapatkan maklumat terperinci mengenai aduan tersebut? Okey, baik. Boleh beri nombor telefon Tuan? Terima kasih atas maklumat yang telah diberikan. Pihak kami akan menggerakkan anggota penguatkuasa untuk menjalankan siasatan sesegera mungkin. Terima kasih Tuan. Suspek buang sisa bahan kimia ditahan. Tindakan sebuah premis membuang sisa bahan kimia iaitu bahan buangan berjadual ke dalam sungai membawa padah apabila ianya diserbu oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN dan Jabatan Alam Sekitar JAS Selangor hari ini. Aku yang nak minta bos 8 hari ni. Saya pulang. Nak. Ya. Tunggu. Orang tu lah. Siasatan ditapak telah membawa kepada Dah kena tangkap. Dah tangkap. Bang dulu. Ini telefon. Aku belum tahu. Kau tengok siapa telefon. Bagi order air. CPX. Sekarang saya dua kau-kau ke? Kau. Salah. Akta Tuan Negeri Alam Sekitar 1974.
Terima kasih. Okey. Okey, alhamdulillah cukup 1 jam setengah untuk pembentangan saya, dan seperti mana yang saya dimaklumkan Tunku, lagi 30 minit untuk sesi soal jawab. Sekiranya ada apa-apa persoalan, bolehlah diajukan dalam chat box. Okay, Alhamdulillah pihak majlis ucapkan terima kasih kepada Engineer Azrul dan juga pihak SPAN kerana telah memberikan penerangan yang bagi saya penuh dengan sesi interaktif. Ada banyak video yang ditunjukkan sebentar tadi ni. Jadi peranan daripada peranan SPAN, kemudian isu-isu yang berkaitan, dan kita tengok antara poin yang pentingnya di negeri utara kita ni rupanya tak ada margin. Tapi kita buka air tu masih ada lagi. Betul. Air ada. Tapi sekiranya ada pembangunan baru, tunggu jam lah. Kan kalau kata buatnya nak 1 MLD sehari ataupun ada kilang water based industry masuk ke Perlis, dia akan memberi kesan yang besar kepada penduduk Perlis. Sebab apa kita nampak tadi poin utamanya adalah dia punya NRW lah. Ya. Banyak sangat sampai 60%. Maknanya betul. efisiensi dia tu yang kita nikmati tu hanya 30% je. Betul Tuanku. Yang lain-lain tu semua dah hilang. Ya. Di mana hilang kita tak tahu kan. Tak jumpa. Kalau macam di Kedah tu dalam 50% hilang. Ya. Di Perlis 60% hilang. Betul. Jadi berapa anggaran kos lah biasanya lah yang diperlukan oleh syarikat konsesi ni untuk nak. Pasal tengok macam Penang apa dia dah jadi 20%. Betul. Kira dia punya efisiensi tu dah meningkat. Okey, dia memang memerlukan kos yang cukup besar Tunggu untuk maklumatnya. Sebab apa? Di Perlis je kita ada lebih kurang 1,900 kilometer. Okey, kita pihak operator memang, dan kita pun tak minta lakan untuk diganti keseluruhannya, tapi partially syarikat air Perlis sedang mengambil tindakan daripada masa ke semasa untuk membaiki kebocoran-kebocoran pipe. Bukan setakat kebocoran, tadi kalau Tunggu perasan kecurian air pun ada juga. Kan? Yang pasang tapping bawah meter. Yang kita dapat tu yang dimaklumkan oleh SAP, yang kita tak tahu. Ada lagi sebenarnya tu. Banyak faktor. Okey, kita ada soalan. Ya. Kalau tuan boleh tengok dekat bahagian in-call messages, kita scroll bagi awal sikit. Ada soalan daripada Encik Muhammad Fairuz bin Ahmad. Mungkin tuan boleh baca. Yang kenaan dengan apa? Tekanan air. Tekanan air semakin berkurang dan menyebabkan masalah tekanan air ke rumah. Kita ke atas sekali dah ya? Muhammad Fairuz. Atas lagi. Sekejap tunggu Muhammad Fairuz. Soalan, untuk bekalan air ada taman perumahan tekanan air rendah. Dia jawab dah. Ini apa untuk makluman Tunku saya bukan kesorangan kat sini Tunku Saya dibantu oleh pegawai-pegawai saya, engineer saya, Puan Baizura, Cik Zahid, Cik Akmal, yang mana Tunku pun biasa jumpa mereka setiap program kami akan ada Itu dia akan cakap, kalau pergi bersemuka seronok ni katanya. Tak apa, lain kali Tunggu Ya. Okey. Puan Mazura dah bayar, dah jawab, sorry. UTG SPAN 2018 hanya menyatakan bahawa tekanan minimum pada setiap punca air di dalam rumah ialah 0.2 bar, iaitu 2 meter head. Okey. Okey, seterusnya daripada
Tuan Hasnul daripada Poli KK. Adakah Jabatan Air Sabah berdaftar dengan SPAN? Oh tak, kita tak kawan Selia. Sabah Sarawak tak termasuk kan. Kita Labuan je. Sabah Sarawak sebab dia orang ada dia orang punya Jabatan Bekalan Air sendiri. So autonomi state lah, masih di bawah bidang kuasa state Sabah dan Sarawak. Tapi ke depan kita tak tahu lah kan, kod dia pun minta juga kita pergi lah, tak ada masalah insya-Allah. Okay, seterusnya daripada Puan Dayang Khatijah, mungkin tuan boleh baca soalan tu. Mana Puan Dayang? Okey. Saya nak tanya, adakah sekiranya maju taman-taman perumahan menambah fasa kediaman, adakah maju bertanggungjawab juga dalam penukaran paip utama yang bersumber kepada taman perumahan? Contohnya, fasa rumah saya adalah fasa 4, tiada masalah kena air. Namun setelah fasa semakin bertambah sehingga ada taman sehingga semakin kurang demi. Okey, ini sebenarnya mungkin saya nak sentuh sikit lah ya. Dia pada peringkat awal, walaupun ada 3 fasa, 4 fasa, perunding akan membuat permohonan kepada syarikat air Perlis secara keseluruhan. Submissionnya keseluruhan semua fasa. Mereka bentuk berapa demand dia, berapa dia bekalan. So kat situ diputuskan pada peringkat perancangan. Apabila fasa 1 dibina, based on demand apa yang telah dimaklumkan oleh perunding kepada SAP. SAP dah lulus untuk fasa 1, kalau perlu ada taki imbangan ke apa semua untuk keseluruhan pembangunan. So perunding akan comply lah, patuhi lah. So fasa 1, fasa 2, fasa 3 ikut seperti mana yang telah diluluskan. Jadi sekarang ni soalannya, apabila naik fasa keempat, saya fasa 4, ada masalah tekanan. Fasa 11, taman ais, tekanan air semakin berkurang dan menyebabkan masalah tekanan air ke rumah. Okey. Ini kita akan balik kepada perunding sebenarnya. Sama ada kita akan balik kepada perunding. Kalau situasi ini berlaku, kita akan call perunding dan juga tengok macam mana apa yang telah dibuat di lapangan. Yang kedua, kita akan panggil pihak syarikat air Perlis untuk buat pemeriksaan tekanan. Sebab apa? Kita kena ingat kadang-kadang masa perancangan fasa ni, pembangunan ni, jiran-jiran sebelah tu tak ada lagi. Sekitar pembangunan tu belum dibangun. Okey, SAP pun lulus. Tapi lepas 5 tahun, 6 tahun, ada industri ke, ada taman-taman yang naik di sebelahan, jadi secara tak langsung memberi kesan kepada tekanan air kat situ. Dia kalau kata dalam situasi ini, kita akan tengok macam mana agihan perlu dibuat semula ataupun sekiranya perlu untuk misalnya jangka masa panjang, kiranya perlu ada tangki baru yang perlu dibina, kita akan minta pemaju akan buatkan. Kita ada kes-kes macam di Kedah pun sama. Dia ada pembangunan dia, tapi pada masa sekarang ni mengalami masalah tekanan. Jadi kita minta pihak SADA mohon supaya pemaju membina tangki untuk nak membantu, nak menyelesaikan masalah tekanan di dalam kawasan sekitaran. Jangan tu tunggu. Saya setuju dengan soalan ni sebab macam-macam pengalaman saya di perumahan saya pun, waktu mula-mulanya tu memang perumahan tu sikit, lepas tu pressure dia tinggi. Lepas tu bila dia buat banyak fasa, lepas tu tekanan tu makin rendah. Especially bila waktu peak hours. Peak hours ni waktu nak pergi kerja, waktu nak balik petang, nak mandi tak boleh sebab air tak ada. Tak ada, tapi tengah malam ada lah air. Ya betul. Dia peak hours tu, waktu tu yang kita perlukan air tu. Betul. Okey. Kalau kita perasan tunggu ya. Setiap pembangunan, setiap perumahan dia ada tangki simpanan, one day storage. Itulah tujuan dia. Yang mana rumah kita letak satu tangki,
untuk membantu untuk penggunaan kita satu sekiranya berlaku situasi yang demikian. Kami pun menghadapi benda yang sama. Di belah Penang pun ada. Nak berkongsi kan, tajuknya berkongsi operator-operator di wilayah utara kan. So kita cerita sikit-sikit tu boleh Okey, di Pulau Pinang pun walaupun dia ada reserve margin yang tinggi, tapi ada satu kawasan masih mengalami tekanan yang rendah. Bila kita buat pemeriksaan, tangki air dalam rumah tu dah dibuang. Situasi sama macam tunggu saya cakap. Apa sebelum ni batu kawan tak naik lagi kan. So depa buang tangki tu direct air laju. Ni bila batu kawan naik dan juga banyak industri berlandaskan penggunaan air yang banyak terkesan di kawasan penghujung. Jadi bila buka pipe kan tak ada air, ayam tak ada. Jadi bila masa-masa malam baru ada pressure, kalau yang mana rumah yang ada tangki tu dia akan refill lah. Syuk nak pakai, alhamdulillah ada. Tapi yang masalah yang berlaku yang kita nak bantu pun tak tahu nak cakap macam mana kan. Sebab syarat dia memang ada tangki kat rumah tu kan. Okey tuan, seterusnya soalan daripada Cik Zulkarnain Idris. Berkenaan dengan air di negeri Perlis didapati terdapat mendakan putih selepas air pipe dimasak walaupun selepas melalui penapis air di rumah. Adakah mendakan ini terhasil daripada masalah dengan kaedah rawatan air sedia ada? Mohon pencerahan. Okey. Kalau kata dari segi kualiti air yang diproses oleh syarikat air Perlis, dia sentiasa dipantau. Okay. Dia ada lab dia ada dia pantau setiap masa. Dan juga kalau kita perasan, kita ada sampling box sepanjang jajaran agihan pipe tujuan dia untuk pemeriksaan oleh Jabatan Kesihatan. Jadi berkaitan dengan kualiti, saya rasa tak ada masalah. Itu saya. Ataupun mungkin air di Perlis ni dia banyak air batu kapur kah? Mungkin tak? Tak. Kita pakai dua je telaga. Kita dua telaga ya? Berjalan pakai dua je. Pakai dua telaga. Jadi kita play sebenarnya. Yang lain semua daripada Timah Tasuh. Okey. Dengan Sungai Muda. Desa Muda. Rasa yang tu dia jadi bubble rasanya. Mungkin bubble lah. Tapi dari segi kualiti tak ada masalah, insya-Allah. Okey, seterusnya daripada ni soalan seterusnya, tuan boleh tengok. Saya Haji Khaspi dari Polisas Kuantan. Daripada jauh ni, Kuantan, Pahang. Bolehkah kami ketahui plan SPAN untuk memastikan tekanan air di taman dalam keadaan yang sekata dan stabil? So boleh kami ketahui jangka hayat penggunaan pipe dan tempoh penggantian pipe yang lama? Okey, ni orang Jawa Cik Khaspi Kosnin. Okey. Haji, soalannya ketahui plan SPAN untuk memastikan tekanan air di taman-taman dalam keadaan sekata dan stabil. Okey, perancangan SPAN. Perancangan SPAN ni sebenarnya kita bergantung sepenuhnya kepada pihak operator. Yang mana kita dah tetapkan dalam garis panduan yang mana pihak operator perlu menyediakan sekurang-kurangnya 2 bar, 10 bar kepada pengguna. 1 bar masuk dalam KPI diorang ada 1 bar. Dia itu tanggungjawab operator untuk memastikan tekanan air sampai di taman-taman. Dan sekiranya situasi ini berlaku, pihak operator perlu membuat satu kajian secara menyeluruh. Mengapa taman-taman yang terkesan dan juga sekiranya perancangan diorang tu mungkin perlu ada elevated tank ke kan, takungan tangki baru untuk takungan. Itu pihak operator perlu sediakanlah perancangan tu untuk memastikan bahawa kestabilan tekanan air untuk taman-taman.
itu masih di bawah bidang kuasa pihak operator. Dan kita akan pantau. Sebab apa? Sebab bila berlakunya tekanan rendah, bila berlakunya tekanan rendah, contohnya baru-baru ni berlaku di Kedah. Di Kedah. Dalam sehari kita dapat 100 aduan tekanan rendah. Lebih daripada 100 aduan. Jadi kita berjumpa dengan pihak SADA, berbincang perancangan untuk penambahbaikan. Sama juga macam di SAP, sekiranya mana-mana operator sama, sekiranya berlaku situasi yang demikian, dia orang akan beraduan dan SPAN di wilayah tersebut akan berhubung dengan pihak operator dan juga mencari jalan penyelesaian jangka masa pendek dan juga masa panjang. Dan kita akan pantau apa yang perancangan yang dibuat, apa yang dicadangkan untuk menyelesaikan masalah ni, SPAN hanya memantau. Seterusnya berkenaan dengan pipe. Pipe jangka hayat penggunaan pipe dan tempoh penggantian pipe lama. Okey. Ini pun masih bergantung kepada kewangan dan juga perancangan daripada pihak operator. Kalau ikutkan tu macam di Pahang memanglah ada banyak masalah ini kan. Pipe kita tahulah. Biasanya kalau MS dia jangka hayatnya dalam 50 tahun. Okey. Dan 50 tahun tapi bergantung kepada situasi jugalah ya, tunggu ya. Kalau pipe AC ni kalau ikutkan memang patut kena tukar semua lah. AC yang banyak sebab dia dah lama dan perlu buat penukaran. Tak silap saya di Pahang banyak AC ni sini. Dan pihak operator perlu buat penggantian lah, program penggantian secara schedule lah, secara stage by stage lah. Kita nak spesifik bila apa semua tu, kita tengok waranti daripada pembekal, kita 50 tahun, 50 lah kan. Tapi kalau kerap berlakunya kebocoran, pihak operator kena ambil tindakan segera lah. Kita tunggu. Okey, kita tengok soalan lagi daripada tuan boleh tengok daripada Siti Nazrah Zailani. Oh, apa tangki perlu dipasang? Itu ada soalan kedua. Ada tangki. Cik Tuan Haji ada soalan lagi. Tangki perlu dipasang di sesuatu taman. Berapa buah rumah perlu ada tangki? Okey. Dia Tuan Haji kalau tangki perlu dipasang di suatu taman, ini merujuk kepada tangki servis ni. Tangki servis ni direka bentuk merujuk kepada keseluruhan pembangunan tersebut. Dia bukan kata ada 5 biji rumah sebiji, tak jenuh nanti, jenuh cendawan tu nanti. Jadi kalau kata the whole scale macam tadi puan kita tanya tu ada 11 fasa, mungkin dalam fasa 11 fasa tu dia mungkin ada 2 atau 3 servis tangki perkhidmatan tu untuk disediakan supaya nak mengelak daripada tekanan ataupun gangguan bekalan air. Dia tak bergantung kepada berapa biji rumah. Itu tunggu ya. Boleh next question, soalan terusnya. Siti. Okey, seterusnya. Siti Nazirah Zailani. Taman saya hanya ada 30 unit. Soal ni kata. Satu lorong yang lurus. Okey. Sejak awal duduk tekanan air tak pernah tinggi. Tangki air kerap kosong. Tekanan air direct ke sinki pun rendah. Waktu peak tak ada air langsung. Pihak syarikat pernah datang tengok tekanan di main pipe masuk simpang taman kami tapi tiada masalah. Jadi kami sepakat semua 25-30 unit rumah pasang pam. Allahuakbar. Setelah tiada jawapan, bantuan dari pihak syarikat air boleh minta pencerahan dari pihak.
Alright. Yang pertama sekali, apabila kita kena buat pemeriksaan di lapangan ni, Puan Siti Nazra ya, kita kena buat pemeriksaan di lapangan bersama dengan operator sebenarnya. Kadang-kadang kita takut mungkin ada masalah pipe. Di depan sana tu elok tekanannya, tapi bila di rumah jajaran dia tu mungkin ada masalah. Biasanya kita akan pergi, pihak SPAN akan pergi dengan operator dan kita akan pergi ke premis-premis yang berkenaan, kita buat pressure test. Kita buka meter, kita pasang meter pressure test tu, kita tengok berapa tekanan dia. Kalau kata dapat 1 bar, okey lah. Kalau kata kurang daripada 1 bar, maksud kata bekalan daripada operator ada masalah. Jadi pemasangan pump ni, Puan okey, nak share je lah kan, nak abang lah. Pump ni boleh pasang selepas meter, tapi kena ada tangki, ada satu tangki sedotan. Dia tak boleh attach dengan lepas meter tu bubuh pump masuk rumah. Saya faham memang atas kekangan, tekanan, kekurangan air ni kita ambil pendekatan yang tu lah. Tetapi yang cara betulnya kita kena lepas meter, kita pasang satu tangki dan pump tu sedut daripada tangki tersebut. Itu kaedah yang sebenarnya lah. Walau bagaimanapun, kalau kata Puan Siti berhajat untuk kita buat pemeriksaan bersama dengan pihak SAP, maklumlah, ajukanlah, kita akan ambil tindakan lanjut, insyaAllah. Terima kasih. Boleh Puan Siti tak? Okey, ada lagi soalan Tuan? Daripada Puan Dayang sekali lagi. Puan Dayang. Okay, di sekolah apa gini? Aduhai. Satu lagi soalan, boleh ke penduduk sendiri yang request untuk bangunkan tangki air sendiri untuk kegunaan? Alhamdulillah, ini soalan yang cukup bagus. Saya tak pernah jumpa lagi soalan macam ni. Kan betul bila kita dah sampai satu tahap mana yang yalah, buat kertas kerja dan majukan kepada pihak yang bertanggungjawab. Okey. Dia tak bagi tempat kat mana je. Tunggu agak-agak kat mana ni tunggu? Boleh besar. Okey, tak apa. Dia sebelum kita ambil tindakan yang cukup bagus daripada Puan Dayang Khadijah Hamzah kita ni, satu nak menyelesaikan masalah dan juga pada masa sama menyelesaikan masalah satu amanah ni, kita kena berbincang dengan pihak berkewajipan yang mana sekiranya itu adalah tanggungjawab daripada pihak syarikat air Perlis, kita mohon tindakan lanjut oleh pihak syarikat air negeri Perlis. Dan kita perlu ada satu perbincangan, tengok macam mana, mungkin ada kaedah lain daripada membuat tangki ni. Sebab bila nak buat tangki ni, nak buat tu boleh, tapi nak kena request tanah siapa, dan hujung sekali kita nak serah kepada siapa, nak serah kepada syarikat air Perlis. Bila nak serah syarikat air Perlis, dia sudi ke terima. Nanti kita takut nanti buat tangki kita ni selenggara, bil api, bil elektrik apa semua tu, kita pula dia tanggung nak distribute kepada penduduk-penduduk taman. Walaupun itu adalah cadangan yang cukup baiklah kan, tapi pada peringkat ni sebaiknya baik kita bincang dengan syarikat air Perlis untuk mengambil ataupun masukkan dalam perancangan. Sebab apa, kita sedia maklum, kita punya pengurus syarikat air Perlis, Dr. Syahri ni, dia seorang yang cukup bagus, orang yang berilmu, orang yang luas pengetahuannya. Jadi dengan kepakaran dia bersama dengan pihak tuan yang pakar-pakar dalam bidang masing-masing ni, mungkin kita boleh duduk dan bincang dengan pihak SAP. Sebab yang tu adalah tanggungjawab syarikat air Perlis. Itu jelas Puan Dayang ya. Lagi. Okey, seterusnya kita ada soalan daripada Puan Anushra. Anushra Mara Daman.
Assalamualaikum. Oi. Soalan saya berkaitan pemasangan meter. Saya akan naikkan rumah tapi kawasan tapak tanah saya belum ada paip utama. Oh, jarak tapak tanah dan paip besar utama jalan besar adalah kurang 590 meter macam tu. Jiran maklum dia pasang meter air di rumah beliau kos 12 kita kos pasang meter dan paip. Mohon pencerahan berkenaan kaitan ini dan atau ada cara-cara lain. Okey. Dia sebenarnya kalau kata puan kita nak buat rumah daripada jauh ni main pipe ni 500 ke 600 meter memang betul. Memang betul kos mungkin mencecah sejumlah sedemikian bergantung kepada pihak kontraktor lah. Dan juga what material yang dia guna. Kos dia menanggung daripada tapping main pipe tu sampailah bawa ke rumah. Itu adalah tanggungjawab pemilik. Unless kalau kata ada perancangan di masa hadapan kata tanah tersebut akan dimajukan ke ataupun perancangan pihak SAP untuk nak extend ataupun banyak unit yang nak masuk di situ. Tanah lot ni macam tanah lot banglo ni, besar ni. Apa banyak yang nak guna pakai boleh diutarakan kepada pihak SAP untuk dilihat ataupun dipertimbangkan. Sekiranya sebiji saja memang kita kena buat lah. Sama jugalah macam bukan kata air ni tunggu. Untuk TMB pun sama ni saya rasa kalau kata dia sebiji rumah kat situ dia kos untuk nak pacak tiang, nak tarik kabel tu pun dia akan dibiayai sepenuhnya oleh pemilik rumah. Itu yang saya faham lah. Sama juga dengan air. Dia kena bear the cost untuk nak lay pipe. Cuma cost tu mungkin boleh bincang dengan carilah kontraktor yang yang permit A1 tu ke itu tengok harga dia macam mana. Okey, seterusnya daripada Encik Mahathir. Adakah masalah tekanan air di Perlis ni berpunca daripada kecurian? Okey. Salah satu dia adalah faktor kecurian. Yang lain-lain tu losses dia disebabkan oleh kebocoran, kebocoran lah yang kita nampak, kebocoran yang kita tak dapat dikesan. Kadang-kadang pipe yang lintas sungai dalam dasar sungai yang bocor, lalu dalam bendang. Jadi satu lagi, kalau pipe lalu dalam bendang, kalau pecah langsung tak nampak. Macam di Sungai Perai tu, alhamdulillah lah kan, dia pecah dan naik ke atas. Kalau kata dia pecah keluar ke tepi, siapa pun tak tahu kat mana pecah. Jadi NRW ni sebenarnya satu benda yang orang kata apa, sophisticated nak cari dia. Dia kena buat zoning, kena buat zone, nak kena tengok pressure, bila tengah malam keadaan stabil, tengok pressure dia macam mana, dia kena study, dia kena buat macam tu. That's why kita kena appoint orang-orang pakar dalam NRW untuk nak buat study kawasan-kawasan yang berkenaan. Dan salah satu punca tu adalah kecurian lah. Itu saya tak nafikan. Okey tuan, alhamdulillah kita telah menghampiri pada pukul 12 tengah hari dan saya nampak soalan-soalan yang banyak ditanya berkaitan isu-isu berkaitan dengan tekanan ataupun servis lah yang diterima oleh pihak pengguna ni. Jadi kalau ada isu-isu yang berbangkit yang para pendengar nak mengajukan kepada pihak SPAN ni macam mana? Boleh tak boleh email kan? Tuliskan di dalam in-call messages tu mungkin nombor email ke, nombor telefon hotline ke apa ke? Boleh email kepada pihak SPAN wilayah utara. Mungkin Puan Baizura ke boleh jawab di situ. Dan kita ada mungkin 1-2 soalan lagi di bawah. Minta maaf lah kita tak dapat untuk nak mengajukan soalan tuan-tuan dan puan-puan kerana kita kesuntukan masa. Sekarang dah menghampiri pukul 12.
Okay, Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, pihak majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada pihak SPAN, khususnya kepada Engineer Azrul kerana telah membuat satu perkongsian yang cukup komprehensif pada pihak kita, dan semoga penerangan dan sesi perkongsian yang disampaikan sebentar tadi akan memberi manfaat kepada semua kita yang hadir. Jadi sebenarnya jarang kita boleh mendengar sesi ataupun tajuk yang berkaitan dengan bekalan air ni. Selalu yang banyak yang kita anjurkan khususnya berkaitan bekalan elektrik ataupun teknologi-teknologi lain. Jadi ini saya ingat satu penerangan yang buat pertama kali lah yang kita buat secara online macam ni. Dan ucapan terima kasih juga kepada semua hadirin dan hadirat yang hadir ke program kita pada pagi ini, yang mana jumlahnya saya tengok tadi mencecah sehingga 400 orang daripada kalangan warga Unimap, dan ada juga wakil daripada agensi-agensi luar. Jadi pihak majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang hadir. Sokongan daripada anda semua adalah amat dihargai dalam menjayakan program pada hari ini. Dan jangan lupa untuk mengisi kehadiran menerusi link attendance yang diberikan. Okey, dia ada dua attendance sebenarnya. Yang nombor satu, attendance untuk mendapat sijil. Dan yang kedua adalah attendance untuk 1 hari berkhusus oleh Jabatan Pendaftar. Ini untuk staff Unimap saja. Saya dapat maklumat kata dia kadang-kadang dia hang di situ. Jadi mungkin banyak orang masuk jadi dia hang tu. Jadi tuan-tuan boleh reserve lah dia punya link tu. Mungkin tunggu masa sikit lagi, mungkin dia okey lah. Akhir kata, pihak majlis ingin memohon kemaafan sekiranya ada salah dan silap semasa mengendalikan program pada hari ini. Jadi kita tutup majlis kita dengan membaca tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita bersurai, mari kita ambil gambar beramai-ramai. Kalau boleh tuan-tuan dan puan-puan, kita buka kamera. Wakil-wakil daripada SPAN pun masuklah sekali. Masuk ni. Dek, ikan. Ya, tuan-tuan dan puan-puan boleh buka ni gambar. Jadi pihak sekretariat akan membuat pengiraan lah. Okay. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Okay, Alhamdulillah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih kepada semua. Terima kasih semua, Fazrul. InsyaAllah kita akan share slide dengan izin daripada pihak SPAN lah.